Assalamualaikum. Salam. Puan, saya datang ni ada hajat sikit. Nak minta bantuan boleh ke? Bantuan berkenaan dengan bantuan kemas rumah. Okey, saya semak dulu. Boleh, boleh. Ya, saya. Maaf cik, ini cik tak layak, cik P40. Tak layak? P40? Oh, tak apalah kalau macam tu saya datang lain kali lah. Okey. Terima kasih. Kali ni saya nak minta bantuan jugalah kalau boleh. Kalau boleh saya nak minta bantuan sikat kutu. Sikat kutu? Ya, kena saya berkutu sikit. Boleh ke? Tak apa, saya cek dulu. Boleh ke? Maaf cik, cik tak layak, cik P40. Tak layak juga. Tak layak, minta maaf. Kali ni pun tak boleh? Tak boleh. Oh. Lah, terima kasih Tak layak lagi. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Saya nak minta bantuan kalau Puan ingat saya lagi lah. Ya. Kali ni saya datang, tak dapat juga tak tahulah. Saya nak minta bantuan ni. Bukan banyak pun. Sangkar kucing saya, tolonglah. Sangkar kucing? Tak apalah, saya tengok dulu. Tengoklah dulu. Susah sangat nak bagi bantuan, tak tahu. Saya minta banyak pun. Maaf cik, saya dah cek dah. Nampaknya cik ni P40, tak layak pun. Tak layak juga? Tak layak. P40. Itu je lah awak sebut dari hari itu kan? Yang saya tahu yang ada B40, M40, T20. Yang ni apa pula P40 ni? Kita ada dua keadaan cik. Yang mana T20 berpura-pura macam B40. Semua benda dia nak sebat. Semua benda dia nak free. Semua benda dia nak apply. Yang kedua pula B40 yang berlagak macam T20. Semua benda dia nak beli. Semua benda dia nak pakai. Macam cik ni lah. Habis tu, P40 tu apa? Tak jawab soalan saya pun. P40 tu saya pang 40 kali. 40 kali? Saya balik dulu. 40 kali kena lempang. Wih, merah pun kat muka tu. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani. Apa khabar anda semua? Bersama saya, Hafiz Dawson. Dan saya, Syarul Islam. Dalam Hafiz. cuit sikit jangan. Dalam cuit sikit jangan sentak Hafiz. Tadi Ipan, apalah nasib dia kena lempang 40 Betul lah, kali. lepas tu dia tak ada hari ni. Lepas tu dia tak ada. Dia mencari hero harapan. Betul. Nanti kita tengok Ipan kat mana. P40. Bukan P P tu adalah paling kaya. Paling kaya. Terpaling hello. Cerita pasal hello ni, saya geram. Kenapa admin TikTok RTM Malaysia, dia upload video tu, kena kecam. Kena kecam. Tak apa. Saya baca komen tu, saya baca daripada sampai bawah saya baca. Okay. Tapi tak apalah, terima kasih kerana memberi komen yang membina dan sebagainya. Kita tak sentap kan, kita kali sentap. Kita tak sentap. Sebab komen tu sebenarnya bermakna dia orang tengok program kita. Saya rasa Ipan sentap lah. Sebab tu dia tak datang. Betul lah tu. Tapi tak apalah, komen tu bagus lah. Teruskan komen, kita akan baca dan kita akan tambah baik dari semasa ke semasa. Biar nakal. Biar nakal tapi berakal. Yes. Itu tema cuit jangan sentap Itu tema Kak Maria sebenarnya. Siapa Kak Maria tu? Kak Maria penerbit kita lah. Okey. Jadi kepada anda, boleh juga tengok live kami di TV1 di Saluran Berita RTM dan juga live di TikTok sekarang ini untuk anda beri komen. Kita akan baca dari semasa ke semasa sebab kita nak baca komen tu real life-nya, real time. Real time comment. Jadi kita akan bersiaran selama 55 minit daripada 11.05 pagi sampai 12.30 hari. Pastinya kita akan bagi pengisian yang baik, menirapkan nilai-nilai murni kepada anak-anak muda khususnya. Betul. Hari ini kita apa nilai murni kita? Apa nilai murni kita hari ini? Hari ini kita nak cakap pasal miskin harta kaya jiwa. Ya, betul. Itu nilai murni. Sebab sekarang ni ramai duk bercakap tentang kita nak membasmi kemiskinan, noktahkan kemiskinan, dan inilah topik yang kita bawakan dekat anda sebab sekarang ni ramai juga yang kaya tapi miskin jiwa. Ada yang tak kaya harta tapi kaya jiwa. Ada yang kaya harta, kaya jiwa pun ada. Saya nampak itu Hafiz. Alhamdulillah, masya-Allah. Dengan anak satu, bini satu. Betul. Alhamdulillah. Saya masih lagi miskin kedua-duanya. Tapi tengok muka kau tu T20. T20? Alamak. Okey. 20 kali. Ya, betul. Kita akan berada seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan dua tetamu untuk kita bincangkan topik hari ini. Kaya, harta dan juga kaya jiwa. Itulah lebih kurang bunyi dia. Kita tengah tunggu seorang lagi tetamu. Mana dia ni? Tak sampai-sampai. Kembali selepas ini.
Okey, bertemu kembali Cuit Sikit Jangan Sentap. Tadi kira kau paling style lah yang kini kembali tu. Itu paling best tu. Terpaling style. Ini kena viral. Ya, hari ini miskin harta kaya jiwa. Itu kita punya tema ataupun topik kita bincangkan hari ini. Kita nak sentuh tu soal menoktahkan kemiskinan yang kita war-warkan lah sekarang ni. Tadi kita kata ada dua tetamu, kita perkenalkan dulu. Tetamu yang ada dekat studio ni, Imam Muda Ashraf. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Sihat, walafiat. Tak takut kena cuit ini Ha? Tak takut kena cuit ini Tak apa, kita ada geng sebelah. Kita ada Siapa geng. siapa sebelahnya tu? Siapa sebelah Siapa tu? sebelahnya Kita tu, kalau Ustaz? geng mantap tak kisah. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Allah. Allah. Assalamualaikum. Awal ambil mood raya. Itulah saya nak onta tadi. Itu lambat sikit. Atu sebenarnya tu set sebelah. Oh, sini. Set sebelah belum siap lagi. Dia dah ambil mood. Dia lagi ustaz pada saya ni. Itu. Duduk, sila. Pakai jubah kan? Cantik kan? Atu duduklah aku dah. Duduk ni. Alhamdulillah. Kenapa saya reverse? Rambut dia yang lawa tu. Rambut dia. Ini kalau tengok rambut ni, rambut T20 Ustaz. Dia tak boleh pakai, kalau pakai songkok tu terapung. Siapa? Wah, Ustaz tahulah terampung. Kenapa? Dia datang sini saya gerak dulu. Tapi rambut-rambut macam ni, dia punya penjagaan dia banyak. Ya, betul. Maksudnya kalau kita B40, dia T20. Betul. Betul lah, kalau dia pakai earpiece pun kita tak tahu kan. Teruk saya kena bahan ni. Cuit sikit jangan tetap. Ustaz tu Alhamdulillah. Ustaz saya Ustaz. Alhamdulillah. Masya. Baik, Atu dan juga Ustaz. Tema, topik ataupun kita cakap ni soal miskin harta kaya jiwa. Kita tahu isu Atu macam-macam. Atu ni macam-macam cerita lah. Tapi saya nak mulakan dengan Ustaz dulu lah. Jangan buka cerita kat sini. Jagi. Saya nak mulakan dengan Ustaz dulu. Kalau kita cakap soal kemiskinan ni, sebab kita nak relatekan juga pemahaman kemiskinan. Macam mana sebenarnya dia disantuni dalam Islam ni sebenarnya. Tu dia. Sebenarnya Atu banyak cerita. Jagi. Sikit saja. Sikit saja Ustaz. Sikit. Itu cerita dia. Assalamualaikum. Okey. Hari ni cerita sikit lah pasal miskin. Nama miskin ni kata yang kita dengar pun macam tak Betul. Tak nak orang pun tak nak diberi gelaran seorang yang miskin. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran banyaklah perkataan miskin ni berpuluh-puluh disebut. Jadi bila kita tengok orang miskin pula tergolong di kalangan orang yang menerima zakat. Dan kalau kita tengok banyak ayat-ayat hadis Nabi kata bagi zakat kepada orang miskin, orang susah bagi sedekah kepada orang miskin. Jadi perkataan tu nampak macam tak berapa nak cantik. Cuma dia ada definisi miskin jiwa, miskin harta, ada definisi tertentu. Ada orang kaya tapi jiwanya miskin. Ya. Dia rasa sentiasa tak cukup. Betul Ustaz. Sebab tu Imam Syafi'i kata, kalau orang tu dia rasa kecukupan, dia adalah sultan dalam dunia. Itu kaya yang sebenar. Sebab ada orang yang dia kaya tapi dia rasa tak cukup. Betul Sultan yang bagi singa tu kamu sebut TikTok. Ada orang yang betul tak? Betul lah. Dia tak ada apa tapi dia rasa cukup. Sebab tu dalam Quran perkataan-perkataan tentang harta disebut banyak kali. Dia sebut tentang harta fa'i, harta luqatah, zakat, sedekah, macam-macam. Dan dalam Quran antara ayat paling panjang lah, ayat paling panjang. Bacakan sikit Ustaz. Bacakan sikit silakan Datuk. Aku baca mafhum dia. Ustaz saya maksudnya Ustaz. Alamak dia kenakan saya lah Ustaz. Bacaan paling panjang, ayat paling panjang adalah ayat untuk mengelakkan pertelingkahan. Ayat tentang hutang, ayat tentang kalau orang buat perjanjian ada tak saksi, boleh tak kita deal berniaga ataupun jaga harta dengan orang yang tak ada kemampuan, maksudnya orang tu tak tahu nak menguruskan kewangan. Cerita tentang lawyer menunjukkan bahawa Quran sangat titik beratkan tentang harta. Jadi bukan nak kata tak penting, bukan nak kata miskin tu buruk, tidak. Tetapi kalau boleh tu kita nak keluarkan Noktahkan kemiskinan. Ya. Itu sebenarnya. Oh, Cakap pasal noktahkan kemiskinan ni, Ustaz Atu, saya baca kisah Atu. Alamak. Kita nak Dia macam kita ni, nak Ustaz. papa kejap kita. Nak papang kejap lagi ni. Oh, ya. Tapi saya rasa lah Ustaz kan, kita ambil yang baik lah Ustaz. Yang buruk tu kita simpan. Tak buka tak apa. Buka lah. Ini saya baca kisah dia memang inspirational. Bunyi Jawa. Inspirational tu produk kan? Bukan. Terima review. Jadi bila saya baca kisah-kisah tu daripada golongan yang macam ni sampai dah berjaya sampai sekarang. Alhamdulillah. Katanya tadi datang RTM bawa Ferrari, terkejut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin dah dapat Ferrari lah Ustaz. Tapi macam mana Atu menoktahkan diri Atu yang dulu sampai jadi Atu yang sekarang? Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih. Wah, Ustaz terhamalah Ustaz. Saya kalau macam saya dulu bukanlah tahap kalau macam dulu sebelum saya jadi selebriti, bukanlah miskin yang macam miskin tegar lah. Kadang-kadang makan dapat makan. Dia cuma cukup-cukup.
Tapi kalau bercerita pasal rezeki, inilah. Rezeki tidak selamat, inilah. Bayangkan saya seorang nelayan di tengah laut. Tak ada apa-apa. Tiba-tiba, wow, bawa Ferrari tadi. Alhamdulillah, rezeki. Nelayan, betul. Dulu nelayan. Dulu nelayan, Ustaz. Di mana? Di laut. Ustaz ni tanya soalan pun. Tak pernah Jujur sangat jawapan tu. Tak pernah jadi nelayan kat darat kan? Ustaz, tengok Ustaz. Di laut, Ustaz. Apa hukumnya, Ustaz? Saya gini bang. Cuit sikit jangan sentak. Tak. Jadi macam tu cerita Betul. tu lah. Jadi cerita tak habis lagi tu. Tak habis, betul begitulah. Saya cerita pasal rezeki kan. Kalau sebab benda ini, kalau ikutkan saya ni seorang yang bijaksana, tidak juga. Kalau yang macam cerdik, tidak juga. Cuma saya ngam-ngam lah. Balancing lah orang cakap. Tengah-tengah lah. Just nice lah. Just nice. Saya banyak juga berusaha macam pernah datang sini kerja, tapi rezeki tak ada. Saya balik. Tahun bila mula datang Semenanjung? Lepas SPM. Kalau lepas SPM. Dulu pernah sekolah juga, alhamdulillah Ustaz. Di kampung di mana kampung? Kampung dekat Kudat Sabah. Kudat Sabah. Ya. Naik belon sampai sini. Naik balon sampai sini, lepas tu Kerja sampai apa sini. tu mula-mula? Security kot tak silap saya. Orang percaya jadi security. Macam awak tak percaya pula. Betul Ustaz, saya security cuma tak tahan lama lah dalam 3-4 bulan lah. Sebab kena buang, keselamatan tu tak terjaga. Itulah saya. Betul lah tu. Terkejut macam mana bos dia boleh hire. Diragui. Aduh. Faham. Saya dah banyak buka aib saya kat sini Ustaz. Maksudnya Atu ni banyaklah kisah dia untuk berjaya ni. Banyak. Tak cukup 55 minit tak cukup kalau saya cerita. Oh ya. Mau dekat 3-4 bulan. Boleh boleh ada penerbit boleh tambah masa? Tambah famous Ustaz. Alhamdulillah. Begitulah cuma itu kalau di kampung saya memang majoriti orang kalau yang minta maaf cakaplah kalau macam ada pasang yang macam piring tu, bentuk piring dekat kampung saya. Faham lah. Okey. Faham lah dekat bentuk piring. Bentuk piring yang letak dekat rumah tu. Astro. Ya, boleh sebut. Boleh sebut. Dia dah sebut Tapi Atu masa bekerja ataupun nak cari duit tu ada tak like, macam minta tolong orang ni untuk ke memang kerja je all the way cari duit sendiri? Saya kerja sampai saya lupa saya kerja tu ada gaji. Bayangkan saya kerja tu Ustaz. Lupa kata ada gaji. Lupa ada gaji. Saya kerja bersungguh-sungguh. Saya kerja Maksudnya dengan Atu sekarang lupa lah ada payment ke macam mana? Bawa lupa lah. Sekarang tak lupa dah. Sekarang tak lupa lah. Dah ingatkan. Cuma itulah, saya alhamdulillah bersyukur bila saya dapat kehidupan begini. Saya rasa macam dulu saya ada niat untuk membantu orang. Masa saya tak macam ginilah. Tapi bila ada niat begitu, Allah tolong. Dibagi saya kelebihan untuk tolong yang orang-orang yang pernah merasai situasi saya dulu. Maksudnya Atu tak adalah meminta-minta pada orang tak ada? Jarang lah. Jarang. Ustaz sikit Ustaz. Jarang Tapi sebenarnya Atu daripada dulu sampai ke sekarang ada kisahnya juga. Kita nak bongkarkan kejap lagi. Betul. Jangan kita Atu pekankan. memberi sumbangan juga Ustaz. Bongkarkan. Bongkarkan. So- Sebentar kenyang je lah. Kita nak tanya soalan Ustaz dulu. Jadi Tapi tadi saya sengaja tanya soal minta-minta tu sebab dalam Islam pun ada hukum ataupun penerangan dalam soal kita meminta-minta dalam minta bantuan dan sebagainya. Ni kita nak tanya orang ramai apa pandangan mereka tentang meminta-minta bantuan ini. Saksikan. Kita pun tak tahu keadaan dia macam mana. So, kadang dia meminta-minta tu pun kita nampak dia cukup sifat apa semua tapi kita sendiri tak tahu kehidupan dia macam mana. Islam sendiri menganjurkan supaya kita tidak meminta-minta lah. Itu jelas garis panduan Islam. Dan kita sebagai masyarakat yang ada kemampuan apa semua tu, kita kena ada rasa ihsan di situ. Dan bila ihsan di situ, ada di situ, kita terus apa yang ada kita mampu nak beri, kita bagi. Kalau tak ada, senyap. Itu tugas kita. Kita tak boleh meminta-minta sedangkan kita digalakkan untuk berusaha untuk dapatkan sesuatu. Meminta-minta ni kalau dari segi Islam ni kita hanya perlu meminta-minta kepada Tuhan kita je. Dia hanya Maha memberi. Kita memang boleh dapat rasa orang yang meminta-minta dalam keadaan terdesak atau memang sengaja untuk meminta-minta. So, dalam Islam sendiri pun tak salah kita nak tolong-menolong. Sikap tu pun diterapkan juga dalam agama Islam. Tapi kalau melebih-lebih pun tak elok juga untuk kita meminta. Jikalau benda tu menyusahkan orang, tak patut kita minta. Orang tu dia jenis yang malas nak cari duit sendiri. Lepas tu diorang macam bergantung harap dekat orang. Kita kena rajin lah cari kerja, buat kerja. Patut kalau saya kadang sedih juga bila tengok badan sihat tapi diorang minta-minta kan.
Bagi saya itu bukan cara yang betul lah. Dalam Islam pun tak dibenarkan kita untuk buat macam tu sebenarnya. So kita kena berusaha untuk dapatkan rezeki, mencari rezeki, untuk dapatkan sesuatu, kita kena berusaha. Ya, itu ada pandangan orang ramai dalam soal meminta-minta. Ramai banyak pandangan kata tidak boleh lah. Kalau kata sifat fizikal itu sempurna, boleh buat kerja dan sebagainya. Tapi itu kata orang ramai. Saya nak Ada tanya juga Ustaz. kata minta sahaja kepada Tuhan. Maksudnya apa yang saya dapat bayangkan, berdoa saja duit datang turun. Ustaz, macam mana tu Ustaz? Macam mana tu? Ke ada syarat yang boleh kita meminta sebenarnya? Boleh, tak ada masalah. Cuma minta ni dalam bahasa Arab dia panggil as-sa'il, orang yang meminta. Meminta ni boleh minta dengan Tuhan. Itu dalam bab doa dan sebagainya. Tapi kalau saya nak minta duit dengan kawan, minta bantuan, tak ada masalah. Jadi Tunjuk kawan, sana lah. kawan lah. Jadi cumanya dalam Islam dia meminta-minta ni satu benda yang pada asalnya tak digalakkan. Okey. Asalnya tak digalak. Nabi suruh bekerja. Ada orang Nabi kata dia duduk kerja naik bukit. Lepas tu dia kutip kayu api. Maksudnya dia kerja tu tak grand lah. Kerja-kerja yang Kerja macam orang berat tengok pun kan. Kalau kita tanya apa kerja kamu nak jawab pun kutip kayu api macam tak glamour kan. Tapi dia turun bawah, dia jual. Kadang-kadang orang beli, kadang-kadang orang tak beli. Kadang-kadang turun hujan, basah kayu api tak boleh pakai. Dia usaha. Nabi kata aku lebih sayang dia daripada orang yang meminta-minta. Maksudnya orang yang minta. Sebab tu bila orang yang suka meminta-minta ni, dekat Yaumul Qiyamah dia sebut wajhun muz'ad. Dia kata mukanya akan jatuh, daging akan jatuh. Sebab nak menggambarkan bahawa di dunia ni tak ada malu ke? Asyik minta-minta. Cuma ada juga. Keadaan tu. Ya, kadang-kadang memang terdesak. Memang sangat-sangat memerlukan. Itu orang terdesak. Ni cuma yang kalau ada kemampuan, Ada. kerja. Macam ni, tuan nak tengok cerita ni. Kan? Pergi ke lautan, kita ni tawakal tau. Betul, Kita tak tahu apa nak jadi kat Betul, depan. Ustaz. Tak tahu lagi. Macam Betul. datang sekarang dah tahu dah. Lepas ni dapat apa. Alhamdulillah. Kan? Tapi pergi ke hutan, Betul. tak tahu nak dapat apa. Betul. Tapi kita yakin takkan Tuhan tak bagi. Betul, Ustaz. Betul. Masya Allah. Jadi buatlah kerja. Jangan meminta-minta. Tangan di atas, al-yadul ulya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dia boleh jadi kaya, Kalau nak jadi kaya dengan meminta boleh tak? Boleh. Boleh. Mesti dah boleh. Ada orang yang meminta-minta dan jadi jutawan. Ada. Meminta je. Ada. Ada, Ustaz. Kan? Itu ente Ya. percaya. Itu tak merujuk siapa-siapa Tak merujuk siapa-siapa. Ada orang yang memberi kaya, Allah bagi rezeki. Dia rajin memberi, rajin sedekah, Allah bagi rezeki. Ada yang tak memberi pun. Dia meminta je, Allah bagi rezeki. Beza dia, orang ni yang pertama dia dapat rezeki dengan dia usaha sendiri. Allah bagi pahala banyak. Masya Allah. Berapa pahala, Ustaz? Ya? Pahala. Dapat duit pahala lagi. Pahala. Kita kena sebut orang yang bekerja ni Allah buka pintu rahmat. Kena sebut. Kita tak nak orang anggap macam menganggur tu satu benda yang bagus. Kita kena sebut keluar kerja. Nabi suruh sahabat-sahabat keluar. Jangan duduk kat masjid hari Jumaat. Nabi kata stop business. Idza nudiya lis-salah yaumil Jumaah. Stop. Sebab ada waktu tengah semayang. Tapi bila habis semayang Nabi kata apa? Fantasyiru. Quran kata keluarlah, jangan duduk lagi. Keluar dan cari apa nikmat-nikmat Tuhan. Kamu ada mak, kamu ada ayah, kamu ada family, kamu ada masyarakat. Bantulah. Jadi kita nak jadi orang yang macam Atu lah. Atu. Jadi kita betul. Jangan Ustaz, orang tak mau jadi orang macam saya, Ustaz. tapi Atu kalau cakap pasal kerja ataupun usaha nak dapat duit ni, kerja paling berat sekali selain dari nelayan yang jadi security tadi tu? Allahu Akbar. Kalau saya cakap pasal kerja yang berat, inilah kerja yang berat. Ayo. Jadi selebriti. Tak cukup tidur, tak cukup masa dengan Duit banyak tak apa. family. Duit banyak tak apa. Tapi kalau duit banyak, kalau tak ada masa dengan family, what's wrong? What's the point? Ustaz. Cuma itulah, saya kalau kerja berat dulu, saya kalau betul-betul berat yang menggunakan fizikal dan juga mental, kerja buruh kasar. Buruh kasar. Buruh kasar, buat bangunan. Paling banyak dapat waktu tu? Satu hari, masa saya punya time RM10. Satu hari? Satu hari RM10. Setengah hari RM5. Setengah hari lagi RM10. Tambah lagi, tambah. OT lah. Tapi OT jarang Ustaz kerja buruh, Ustaz. Tak larat lah. Tak larat, Ustaz. Kalau OT, Ustaz, besok mesti. Buat asyik, Ustaz. Berat, Ustaz. Tapi itu sebenarnya perjalanan yang Atu ceritakan ni memang bukan semua orang dapat rasa. Kekuatan Atu tu memang orang kata lebih daripada yang dijangkakan. Kan? Jadi apa antara kekuatan ataupun motivasi Atu untuk terus dia kekuatan tu macam tak ada lah. Cuma itulah bila kita fikir orang yang kita sayang, kita nak bagi orang yang kita sayang makan, contoh macam mak, tolong. Macam arwah bapak saya, tidak pandai tak dengar, tak boleh cakap. Tapi alhamdulillah lah dia besarkan anak-anak yang semua gila.
Nak gelak takut berdosa kan? Betul. Kita tengoklah hasilnya inilah. Itulah dia punya apa orang cakap hikmah di sebalik itu. Daripada hikmahnya seorang ayah yang pendiam dapat seorang anak yang kuat bekerja. Macam saya kalau dalam keluarga saya paling malas. Bukan paling bising. Paling bising, paling malas. Tapi yang paling rajin diorang. Melatih dengan Syarif. Itu kalau kerja non-stop. Betul. Sampai cabut bateri diorang. Dekat belakang diorang tu ada bateri. Cabut baru berhenti. Adik-beradik robot. Adik-beradik robot. Okey, itu dia cerita tu. Tapi Ustaz dalam istilah Arab ataupun pepatah Arab ada kata manjada wajada. Ini famous sangat, siapa yang berusaha akan dapat hasil dan sebagainya. Itu kita akan dapatkan jawapan daripada Ustaz selepas ini. Kita akan berehat seketika, cuit sikit. Jangan sentak. Hello geng, saya nak tanya korang ni. Malas bergarit, perut perit. Malu berdayung, perahu hanyut. Hendak mendapat pisang terkupas. Apakah maksudnya? Maksudnya korang lah tu. Dia punya malas, na'udzubillah. Semua nak disua ke muka, ke hidung, ke mulut, ke semuanya lah kiranya. Heish, nak usaha sendiri ke main payahnya. Malas berusaha hendakkan senang saja. Ni, bantuan kemaskan rumah, bantuan sikat kutu, bantuan sangka kucing pun korang nak bedal kan? Pantang ada peluang, pantang ada F. Apa F? Free lah, benda free. Semua nak sebat. Nak minta-minta. Nak keluar peluh sikit, hidup lah. Cubalah jadi seperti ringan tulang, berat perut. Ya, menggoma? Ni, korang duduk diam-diam tengok program ni sampai habis. Muasabah sikit diri korang tu ya. Lagi satu, ni yang saya bebel ni bukan saya yang kata tau. Diorang yang kata. Tiba. Tiba kan. Itulah. Saya tak kata, orang kata. Tapi itulah realitinya kita bawakan dekat anda. Sebab tengok bila dia shot dekat tangan Sado tu maksudnya diorang ni boleh buat kerja tapi dia tak minta bantuan. Kadang-kadang mereka lah yang terpaling susah dan juga terpaling tersakiti. Terpaling B40. Itu yang kita tak nak. Betul, sebenarnya. sebab mereka ini sebenarnya boleh bekerja. Itu yang saya nak relatekan dengan pepatah Arab tadi. Manjada wajada. Siapa yang berusaha akan beroleh kejayaan. Dan lebih kurang macam itulah bunyi. Tapi macam mana kita nak relatekan manjada wajada ini dalam usaha kita untuk keluarkan daripada kepompong kemiskinan ni. Atau macam mencari maksud. Bukan kepompong tu saya betul. Lain language ke? Itu mana manjada wajada. Manjada wajada tu dia bukan hadis tapi dia pepatah yang masyhur lah. Famous lah. Siapa usaha dia akan dapat. Dan memang betul. Tuhan ni Maha Adil tau. Dulu cerita Nabi Ibrahim lah, kita cerita sikit. Nabi Ibrahim dia pernah doa tau tu. Dia doa, ya Allah, warzuq ahlahu, bagilah rezeki ni kepada orang kampung aku yang beriman je. Maksudnya yang sembahyang, yang beriman saja. Tapi yang tak beriman jangan bagi rezeki. Kenapa tu macam contohlah. Kumis bergetar-getar. Betul kan? Betul. Tuhan kata, Nabi Ibrahim, doa engkau tu tak betul. Aku bagi rezeki kepada orang beriman dan tak beriman. Bak rezeki dunia ni kau jangan cakap lah. Orang tak sembahyang pun aku bagi makan. Betul. Bak rezeki ni Tuhan bagi. Siapa usaha dia dapat. Sebab tu bila sebut tadi ada yang badan sadar kan dalam video tadi kan. Tapi tak bekerja. Maksudnya dia tak ada satu sifat afaf. Falyastafif. Sifat ada maruah tau. Maruah dia tak ada. Kalau kita badan kita sihat, kita malu nak minta. Tapi ada orang tak malu. Main langgar je. Main langgar je. Kan kalau hutang orang pun dia buat heran kan. Betul Ustaz. Contoh kan. Betul Ustaz. Banyak contoh. Jangan tengok sini apa contoh. Sini dah settle. Itu berkait Ustaz. Itu kan berkait. Sebab tu siapa usaha dia mesti dapat. Sama ada banyak atau sikit. Ada orang usaha mencuri dapat tak? Dapat. Kaya tak mencuri? Kaya. Tapi dengan rezeki haram lah. Ada orang usaha dengan susah payah. Mungkin dia dapat sikit. Tapi dapat dengan satu rezeki yang Allah suka dengan cara pendapatan dia. Jadi manjada, siapa usaha, dia mesti dapat. Apa hikmah terbesar bila kita dah minta bagai nak gerak ni, kita dah buat dah, kita ikut dah semua ni. Tapi still lagi dapat sikit walaupun kita dah ikut jalan yang halal ni. Dia macam ni, kita buat apa yang Tuhan nak. Sebab rezeki ni memang Allah tentukan. Sama rizqukum wa ma tu'adun. Bezanya, Tuhan tahu berapa rezeki kita. Kita tak tahu berapa Tuhan tentukan rezeki untuk kita. Waktu dia jadi nelayan security guard, dia pernah terfikir tak? Waktu dia dapat satu hari RM10, pernah terfikir tak? Dia boleh dapat 1 jam
beribu ringgit. Saya bukan nak cakap, betul tak? Betul Ustaz. Up lagi Ustaz, up lagi saya. Up. Kejap lagi kita pergi kantin. Kan? Kadang-kadang rezeki Allah ni tak masuk akal. Tak masuk akal. Berapa banyak kita yang kerja dulu, kita duk ingat, ya Allah, susahnya kalau aku nak tambah lagi setengah hari RM5. Tambah setengah hari RM5. Tapi kadang-kadang Allah bagi satu benda yang kita pun tak pernah doa untuk dapat. Kadang kita tak pernah doa, ya Allah bagilah aku dapat 1 jam pun dapat berapa. Betul, kan? betul, Tapi Allah bagi. Kadang kita tengok, itu janji Allah. Sebabkan kita tak tahu janji Allah berapa untuk kita, rezeki kita berapa. Jadi kita ni tak ada rasa cemburu pada tak kena tempat. Kita tengok contohlah, kita tengok Hafiz dengan Syai, kita tengok. Betul. Okey, seronoknya dia orang rezeki macam ni. Aku muda-muda dulu begini. Tapi kalau kita faham konsep rezeki, boleh jadi masa rezeki kau tu belum sampai lagi. Dan boleh jadi contoh tu kan, hari ni orang kenal kita tu kan. Betul, Ustaz. Contohlah. Lagi 20 tahun, kan orang pun tak kenal kita. Ini siapa? Tambah tu pula cukup botak kan. Lagilah tak kenal. Muka begini menjadi artis ke? Contohlah Ustaz. Kan, betul. Betul Ustaz. Lagi 20 tahun orang tak kenal kita. Tapi kan kita akan ingat bahawa hari ni rezeki mungkin orang lain pula. Dulu aku punya rezeki, hari ni orang lain pula. Jadi itulah membuatkan kita ni rasa you kerja keras, you cari, Allah bagi. Jangan risau tentang banyak atau sedikit. Cuma memanglah you kerja bersungguh-sungguh dapat banyak. Cara betul dapat banyak. Itu hukum alam. Agama ni dia suruh ikutlah hukum alam. Tentang Allah nak bagi rezeki tanpa diduga-duga, itu cerita lain. Bi ghairi sa, itu cerita lain lah. Itu ayat-ayat yang metafizik ni kita nak cerita pun kadang-kadang tak tercapai di akalmu. Itulah lagu. Ustaz pakai kasut Ustaz. Ustaz, kalau kita ikutkan bila kita miskin harta, kaya jiwa, saya nak bongkarkan satu cerita Atu. Bongkarkan. Kita zoom kat muka Atu sikit. Kita zoom kat muka Atu. Muka Bongkar. inilah sebenarnya. Bongkar. Atu penerbit sebenarnya nak dapat momen Mau nak dapat momen bersejarah sikit. Kita zoom Atu seorang. Okey, Atu buat reaction. Muka inilah yang mendermakan PPE kepada mereka yang memerlukan di waktu COVID-19. Saya kah? Bukan, jangan tuduh-tuduh. Tapi Atu, waktu situasi tu, kalau dia ni hiburan pun kita kata tak ada job, Betul. masuk dengan tak boleh keluar rumah, maksudnya pendapatan pun tak ada. Macam mana Atu boleh Nak juga bantu orang? Sebenarnya bukan saya, bini saya yang paksa. Tidak. Okey. Sebenarnya yang bagi cadangan bini saya. Syafiqah Johari. Sayang, kalau kau tengok, saya ceritakan. Wah. Okey. Bini saya cakap, dia cakap, "Bi, apa kata kita walaupun tak ada kerja," dia cakap, "kita ada duit simpanan sikit, kita belanja untuk beli PPE sebab kita tahu sekarang ni ramai orang struggle kan." Tapi dia punya idea tu dia nak hantar pergi Sabah dulu. Sebab dekat Sabah kemudian macam bending susah sikit lah. Dia cakap, "Setuju." Dia cakap dengan saya, "Bi setuju." Kalau saya tak cakap tak setuju pun mesti awak setuju kan. Jadi dia yang cadangkan. Dia ambil duit simpanan kita orang, beli semua. Tak payah ambil simpanan tu dah. Tutup mata lah, tak payah fikirlah. Jadi saya ingat kata seorang kawan saya, ustaz jugalah, dia cakap macam mana, apa yang kita bagi itu yang kita punya. Apa yang kita simpan itu bukan kita punya. Itu yang saya sampai sekarang saya terapkanlah. Apa yang saya simpan sekarang ini saya risau sebab nanti salah belanja, nanti kena menjawab lagi. Banyak kerja. Betul tak Ustaz? Ustaz jangan sedih lah Ustaz. Saya nak duduk sana lah. Tapi apa yang saya buat yang kamu tengok ni, yang kadang Atum bagi itu, bagi ni, bagi pen. Pencetus idea bini saya. Itu watak utama hebat, itu watak utama. Lelaki yang hebat, ada perempuan yang hebat di belakangnya. Wah, dia ada datang ke? Itu, isteri ada datang ke? Tak ada. Video call ke Syai? Lain macam dia punya rumah itulah. ni. Ini contoh terbaik Syai untuk tamak pahala. Inilah dia, memang tamak betul pahala dia. Betul ni. Kenapa kita kata tamak pahala? Kita nak tengok sikit tamak pahala minggu ini apa yang Ifan akan bawakan untuk kita untuk segmen tamak pahala. Saksikan.
6 Februari 2023 merupakan sejarah hitam buat bumi Turki kerana berlakunya gempa bumi berskala besar dan telah meragut lebih 50,000 nyawa manusia. Tetapi datangnya perwira negara kita ke sana memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Hari ini dalam segmen Tamak Pahala kita akan mendekati siapakah figura yang Irfan sebutkan sebentar tadi. Sekarang ni kita tengah membersihkan kawasan ni untuk mencari kalau ada mayat yang tertimbun kat kawasan ni. So kita tengah standby sebab diorang dah macam dah bau, ada bau-bau mayat kat situ. Baik, inilah dia personality yang saya sebutkan tadi, iaitu Aiman Amir. Kita terus nak bercakap mengenai My Hope Hero, sebuah NGO yang memberikan bantuan kemanusiaan di pelbagai negara, luar dan dalam negara. Jadi kita akan terus bertanya, apakah pembakar semangat dan bagaimana tercetusnya inspirasi untuk menumbuhkan NGO My Hope Hero? Okey, kita tubuhkan My Hope Hero ni pada September 2018. Pada waktu itu saya dan isteri saya lah sebagai pengasas ni, kita dah ada pengalaman beberapa tahun di lapangan. So bila kita dah berkecimpung dengan, kita dah membantu bangsa-bangsa ni, mereka ni lah yang menjadi pembakar semangat kita untuk terus berbakti. Sebab bila kita dekat lapangan tu, kita tengok orang-orang yang susah, kita tengok orang-orang yang telah kehilangan segalanya, macam contohnya gempa bumi di Turki tempoh hari kan. Saya sebagai ketua pasukan penyelamat lah. So bila kita dapat berita yang berlaku gempa bumi di Turki tu, saya dan isteri saya kita terus berbincang, isteri saya sebagai presiden, kita terus berbincang bagaimana kita boleh membantu. Dan tanpa banyak orang kata birokrasi tu, kita terus dapatkan tiket penerbangan dan terus gerak ke sana lah secepat yang mungkin lah. Sebab dalam keadaan waktu gempa ni, nyawa tu, untuk menyelamatkan nyawa tu, masa tu sangat berharga lah. Bila runtuhan tu berlaku, hari pertama kita masih boleh dengar suara lagi dalam tu. Bila dah hari kedua, ketiga, suara tu makin lama makin kurang. Tapi keluarga yang menunggu dekat situ tetap menunggu dan penuh berharap lah untuk keluarga mereka selamat. So bila kita ada kat sana, kita ni sebagai memberikan mereka harapan. Cabaran yang paling besar ialah daripada segi logistik lah. Sebab dekat sana kita nak bawa barang-barang bantuan, macam dekat sana tak ada elektrik, tak ada air. So kita perlu bawa generator. Daripada Malaysia kita tak boleh bawa sebab generator tu sangat berat. So kalau kita nak bawa terbang dari Malaysia ni, kosnya sangat tinggi lah. Jadi kita kena beli dekat sana. Dan pada waktu gempa tu, airport semua ditutup. Airport di kawasan gempa tutup. Jadi kita kena menyewa sebuah van dan bertolak daripada Istanbul ke lokasi dan mengambil masa dalam 16 jam. Pada waktu gempa tu, dalam keadaan musim sejuk, suhu boleh mencecah dalam 3 hingga ke 5 darjah Celsius lah. Masa tu kita datang dengan 3 volunteer dan kemudian di sana kita bergabung dengan volunteer-volunteer lain di seluruh dunia lah untuk melakukan kerja-kerja penyelamat ni. Untuk hero-hero di luar sana tu yang berminat untuk membantu, untuk menyumbangkan tenaga, menyumbangkan masa, untuk menyumbangkan duit kalau ada. Okey, jemput ramai-ramai datang ke base My Hope Hero ni, kita berbincang macam mana. Adakah anda nak menyumbang melalui idea ke ataupun tenaga ke kan. So kita open kepada publik di luar sana untuk datang dan kita bersama-sama membantu mereka yang memerlukan. Tatkala kita tidur, di buai mimpi yang indah beralaskan tilam yang empuk, ada juga rekan-rekan kita yang berhempas pulas untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jadi apa salahnya kita memberikan bantuan, meringankan beban kerana Allah janji, lagi banyak kita beri, lagi banyak Allah bagi. Hari ni Irfan serius sangat lah. Itulah. Tak boleh serius sangat. Konsep kita jangan serius-serius sangat. Tapi shot dia lain macam Tapi shot dia lain macam. Apa pun lebih power betul tu. Bila tengok package yang Irfan buat tu, saya rasa macam sebab jugalah. Kalau kita lihatkan, kalau Ustaz ceritakan tadi ada 50,000 rakyat Turki yang meninggal dunia. Ustaz pun sebenarnya ada kisah juga waktu hari kejadian.
Tapi itulah Ustaz. Kita kata perjalanan hidup tu bukan kita yang tetapkan. Ya Ustaz? Okay. Ustaz, kita tengok tadi kat TikTok ada soalan dekat TikTok daripada petang kita. Mungkin dia actually petang lah Coach Syai. Tahu petang? Main tu. Macam ni. Baseball. Okey, macam ni. Okey. Dia kata apa maksud kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Apa maksud? Apa istilah tu? Mungkin dia nak cakap tentang sistem yang tak ada sesuatu yang tak kena. Alamak. Jurang tu. Jurang. Ya, betul. Kalau kita ikut konsep buat tenang ni makin lama ke belakang. Itulah studio belakang nanti. Kalau ikut konsep zakat maksudnya kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Apa tujuan zakat? Zakat adalah supaya harta tidak melingkar di kalangan orang kaya sahaja. Maksudnya sistem. Dia tak adalah terlalu kaya sehingga membuatkan ada yang terasa terhimpit. Kaya dan miskin ni biasa, normal. Dia akan ada orang kaya, akan ada orang miskin. Sebab Allah sebut, Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Aku boleh bagi rezeki, aku boleh bagi semua orang sama. Atu sama, saya sama, Syai sama, Hafiz sama, semua orang sama je. Aku boleh bagi. Tapi aku tak buat macam tu, kata Allah. Aku bagi ada yang lebih sikit, ada yang kurang sikit. Memang Allah atur macam tu. Yang lebih teringat kepada yang kurang tu bekerja nak dapat capai cita-cita macam orang yang dapat lebih. Tuhan memang atur ada orang macam tu. Kalau aku nak bagi semua orang sama grade gaji, aku boleh buat. Betul Ustaz. Tapi ada sebab aku buat ada lebih ada kurang. Cumanya jangan sampai bila dah satu kelompok begitu kaya, makin kaya, kalau kaya dengan cara yang betul tak ada masalah. Islam tak pernah larang. Tapi takut-takut sistem itu bila dia kaya tetapi dia telah membuatkan satu kelompok pula jatuh terhampak dengan kemiskinan. Maksudnya ada satu benda yang tak kena. Jadi kita kena ada satu sistem. Sebab tu dalam Quran dia sebut tentang li'ilafi Quraisy, tentang orang Quraisy ni kan. Macam li'ilafi Quraisy betul? Li'ilafi hatta lah Ustaz, jangan tak. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah nak sebut orang Quraisy ni hebat. Ekonomi hebat, dia orang hebat, tapi Allah sebut apa? Tema besar sebuah negara adalah allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Iaitu menghilangkan ketakutan rakyat, menghilangkan kelaparan rakyat. Maksudnya itu tema besar dalam mana-mana tempat. Bagi orang rasa macam PKP ya. PKP. Kan takut nak keluar, Betul, rezeki Ustaz. tak ada. Kan duit tak ada. Ramai orang bunuh diri sebab tekanan. Jadi kita tak nak benda tu, kita nak kawan-kawan kita dapat makan. Macam buat PPE tadilah kan. Bantu orang susah. Bila kita ada lebih, kita bantu. Betul. Kan orang susah. Mungkin kita pun susah. Tak ada job kan. Betul Ustaz. Tapi sebenarnya mungkin kita punya job dulu banyak boleh cover yang kita susah. Kemahnya kat situ. Beringatlah. Ustaz, sekejap. Atu ni buas sangat sebab mic dia tercabut. Boleh ke tak tolong datang abang audio tolong kejap. Depan ke belakang ke depan ke belakang. Depan ke belakang. Sampai buat cut mic Atu kejap. Okey. Tapi Ustaz, Manjang-manjang Ustaz. manjang Ustaz pula. Ustaz, apa ni saya percaya Islam dia menyarankan kita umatnya untuk menjadi berjaya supaya dapat membantu yang memerlukan. Ada juga yang kata pendapat yang nak bersedekah ni tak payah tunggu kaya. Susah waktu miskin pun boleh bersedekah. Jadi apa pendapat Ustaz tentang dua situasi itu Ustaz? Dia simple lah, kalau kita tak bersedekah, macam orang tak, kalau dia tu tak bagi zakat, dia jadi penerima zakat. Ya. Itu aja. Kan? Jadi kita ni tak maulah jadi penerima, kita nak jadi pemberi. Pemberi dapat pahala lebih. Kan? Tapi macam disebut tadi apa tu? Kalau kita apa tadi? Takut begini. Kalau kita bersedekah. Okey. Sedekahlah. Jangan tunggu sampai kaya baru nak bersedekah. Sebab memang Nabi pun sebut, macam tadi Atu pun sebut betul. Apa yang kita bagi itu confirm dah kita dapat. Betul. Abuan kita dapat dah. Tapi apa yang dalam poket belum tentu. Even apa yang kita makan pun belum tentu tiba-tiba muntah balik. Sebab apa yang kita bagi, jamu orang makan tu, itu dah confirm Tuhan dah tak catatan. Jadi tidak berkurang harta dengan bersedekah. Apa maksud dia? Adakah betul-betul orang tu boleh sedekah semua harta dia? Tak juga. Islam tak ada kata you sedekah semua, rumah you, harta you, tak ada apa langsung. Jangan cerita dengan Abu Bakar. Tu Abu Bakar. Abu Bakar dia ada bisnes. Dia ada bisnes. Lepas walaupun dia dah sedekah segala-galanya, dia ada lagi duit bisnes dia lain banyak. Bukan duit tepi lah maksudnya. Dia orang yang dia usahawan yang lama. Ya, dia dah satu standard yang lain. Tapi kalau macam kita
kita boleh bagi sekadar yang kita ada. Kan? Tapi jangan terlepas pula anak kita, isteri kita bagi. Sampai nanti bagi, kita pula jadi asnaf. Kan tak jadi juga. Atu sendiri waktu kata tak ada job tu nak bagi PPE semua tu, tak rasa takut ke? Kalau bukan kita macam kita takut tu kena adalah itulah manusia. Kena ada perasaan takut sikit. Cuma kita bersangka baiklah. Sebab kita tidak akan ditarik kita punya nyawa kalau rezeki kita tidak habiskan lagi semua. Betul Ustaz? Selagi rezeki kita ada di dunia, selagi itu lagi kita masih hidup macam gini, happy. Hidup tu sebenarnya rezeki kan Ustaz kan? Betul. Hidup pun rezeki, happy pun rezeki. Kerja tak ada tekanan pun rezeki. Dapat duduk dengan Ustaz pun rezeki. Ustaz. Alhamdulillah. Pun seronok sebelah. Ya Ustaz, terima kasih. Tapi saya macam tekanan sikit tengok Atu ke depan ke belakang. Okey, kita kurangkan tekanan tu. Kita rehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ni. Kita akan tanya banyak lagi dalam cuit sikit je kan. Sentap. Bersua kembali dalam cuit sikit jangan sentap. Yep. Kita dalam Tadi kita tengok kalau Atu ni ada banyak cerita dalam waktu bekerja satu hari baru dapat RM10. Satu hari RM10. Sikit tu. Share je satu hari dah beribu. Hey. Amin. Tapi Atu kita pernah tahu tahun 2014 rumah terbakar waktu tu. 2014. Time tu bukan rumah saya terbakar, satu kampung terbakar. Okey. Tapi sebelum terbakar tu rumah saya sudah 3 kali roboh. 3 kali dalam 3 kali. Roboh kenapa? Dihampap ombak. Jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut di lambung ombak. Yes, kami berani. Tapi itulah masa terbakar tu, rezeki lah. Masa itu saya menang, first time menang juara dalam satu program ni. Jadi dengan duit yang ada hikmahnya tahu. Ada sebab je kita orang menang, kita dapat amount tu. Bukanlah kita nak cakap ada kelebihan kita ni baik kita boleh tolong. Ada kelebihan sikit kita bagi-bagikan dengan orang kampung. Jadi adalah dia punya, saya kalau macam terbakar tu saya macam bagus juga, ada bagusnya. Sebab dia lagi tersusun, lagi bersih, lagi jiran-jiran baru berjumpa. Oh, itu tak perasan pula. Kau rumah sebelah kadang-kadang tak berjumpa. Padahal dinding share. Rumah kampung. Teruk sangat kampung. Betul. Banyak lebihan duit dia tu. Kalau bantu jiran-jiran Tapi ni. itulah masa yang tu kita orang berbincang dengan kota kampung. Kota kampung tu kita gugurkan pangkat dia. Oh, Lepas tu dia tengok tahu tu, dia tengok tahu ni. Tak ada, dia tak tengok dah. Dia dah pindah tempat lain. Dia pergi cari kampung lain. Lepas tu abang saya berbincang, okey, ada duit lebih sikit ni, kita bagi dengan orang yang betul-betul memerlukan. Sebab kita faham, kadang orang yang ada kat sana bukan semuanya warga negara. Yang bukan warga negara ni kadang-kadang tercicir. Jadi kadang-kadang kita bagikan adil sama rata. Waktu tu maksudnya perjalanan nak buat rumah yang baru apa semua, ada tak minta bantuan daripada yang lain untuk bantu sokongan Atu? Minta bantuan tenaga kerja je lah. Sebab masa tu kita orang semua kat sini. Jadi dekat kampung tu mintalah sepupu-sepupu, kawan-kawan. Mak pun bawa datang sini kan? Semua bawa pergi sini. Sebab kalau pergi sana takut dia macam orang tua kan, dia trauma. Lepas tu gambar-gambar semua terbakar, kenangan baju semua terbakar. Bagus juga sebenarnya supaya kita tidak merindu, merintih, macam gambar tu merintih. Adalah sebabnya. Okey, itu pengalaman Atu. Ustaz, saya nak tanya soalan panas sikitlah sebab saya tengok hari ni, Ustaz, panas soalan ni. Sebab kita tengok Ustaz sekarang ni ramai artis, influencer pacak aja kamera dekat Madinah tu duk share, baca ni akan jadi kaya. Baca sekian ni akan jadi kaya. Boleh tak kita ikut satu-satu ayat tu? Oh, kita yakin akan percaya sebab Al-Quran itu dah cakap macam-macam. Bukannya kepada satu ayat je saja. Macam mana Ustaz kita nak memurnikan keadaan ni? Dia beramal dengan ayat ni ada macam-macam. Okey. Ada beramal dengan baca je. Baca. Contohnya macam ayat kursi, baca je lah. Walaupun tak faham maksud, baca. Beramal dengan ayat. Ada beramal dengan ayat maksudnya beramal dengan penerangan dalam ayat. Allah suruh bekerja keras, dia beramal dengan bekerja keras. Allah suruh kalau kamu nak kerja, kamu kena tengok juga orang susah. Dia beramal dengan ayat tu. Itu dua beramal yang berbeza. Jadi kalau kita nak suruh, okey, bacalah ayat ini, insya-Allah boleh datangkan kekayaan. Betul, tapi janganlah kita claim sampai kita kata
Kalau you baca ayat ni, you pasti akan dapat kekayaan. Tak baca jadi macam-macam akan berlaku kepada kamu. Sebab Nabi, sahabat Nabi, mereka bukan duduk saja-saja. Kalau nak cerita bab baca doa, cerita bab semayang, cerita bab solat, mereka jauh daripada kita. Sahabat Nabi, kalau 10 orang yang dijamin syurga, Asyarul Mubasysyirin, 6 orang adalah milioner. Kalau saya nak sebut seorang-seorang Abdul Rahman bin Auf, nak sebut tentang Zubair Al-Awam, dia bukan kecil-kecil anak tahu. Rumah agam saja 5-6 biji dekat Basrah, dekat Kufah. Kalau cerita Abdul Rahman bin Auf, cerita tentang Osman bin Affan, ada yang menyebut bukan bila orang nak kira harta faraid, dulu bukan ada audit. Berapa harta dia orang ni? Dulu tak ada audit tau, tak tahu. Jadi bila mana dia orang dah meninggal, dia orang akan bagi harta faraid. Dapat kat isteri, dapat kat ini, baru orang boleh kira berapa sebenarnya. Kalkulit. Ada sebahagian sahabat sampai bilion. Kalau kalkulit dengan ringgit. Bilion. Tapi dia orang ada portion. Portion ni untuk isteri-isteri Nabi. Sebab Nabi lepas Nabi wafat, Nabi isteri-isteri Nabi tak bernikah dengan mana-mana lelaki. Dia orang bagi. Ada portion untuk ahli Badar, ada portion untuk orang-orang lama. Rupanya dia orang dah ada allocate untuk dunia dan untuk mati dia orang. Itu hebatnya sahabat. Jadi kalau kita tengok memang macam itulah. Kalau kita ni kalau nak cakap dekat orang tentang amalan, silakan, bagus, baca Quran, baca doa, sekian. Tapi yang lebih besar adalah apa maksud Quran dengan pencarian rezeki. Cari rezeki begini-begini, buatlah. Macam mana dia orang buat, macam mana sahabat buat. Ya, itulah jawapan saya. Saya harap tak ada yang sentap lah. Sebab ramai yang buat macam ni. Itu kita tak nak orang salah faham. Satu ayat tu dah baca, kita akan kaya sebagainya. Tapi Alhamdulillah kita tengok atur rezeki melimpah-limpah sekarang. Alhamdulillah. Mungkin apa projek sekarang yang tengah buat ni? Saya buat ada program TV live. Lepas tu saya baru habis. Tadi tu saya baru habis buat tayangan filem. Lepas tu saya tengah slow lah Ustaz sekarang. Slow? Saya nak pergi fokus bisnes. Saya ada buat bisnes sikit, tapi saya tak boleh war-warkan dululah. Tapi saya buat macam ada seluduk apa-apa kan? Tak ada Ustaz. Saya setuju Ustaz. Ustaz ni cakap ya. Tapi itulah, saya ada buat program, saya ada buat sikit-sikit. Nanti saya akan bagi tahulah dekat saya punya Instagram, Facebook. Cuma setiap macam bini saya ada buat kek lapis. Setiap daripada pembelian kek lapis tu kita sumbangkan untuk van jenazah dekat kampung saya. Untuk ke kapan. Ramai juga bising, kenapa tolong orang sudah tak bernyawa? Kenapa orang tolong orang senang nak bincang, dia pun tak menjawab. Kalau yang ini dah bagi, minta lagi. Minta maaf lah. Betul. Minta ni, okay, bungkus. Dengan orang mati lagi senang pada orang hidup. Sakitlah perut. Tapi kalau tengok perjalanan Atu ni, kita kata cukup indah, cukup diinspirasikan oleh orang-orang yang lain. Ada tak sampai sekarang, sampai ke hari ini, 11.56 minit tengah hari ini, ada tak Atu rasa masih tak cukup? Allah, kalau tak cukup tu, kalau manusia memang banyak tak cukup. Saya nak ni, saya macam nak jadi Ronaldo lah. Itu jauh lagi. Tapi itulah, macam saya, semakin banyak kita ambil, semakin banyak kita nak dapatkan, semakin sikit yang kita miliki. Wow, Ustaz, saya Google tadi. Salin tak salin. Cuma itulah, kita kena ada perasaan cukup. Kalau kita tak macam ada perasaan, alamak saya tak dapat ni, macam kita macam nak melawan takdir pula. Kita macam nak argue pula kita punya Tuhan. Kenapa saya tak dapat ni? Kenapa saya tak dapat ni? Kita kena sedar diri, kita ini hanya menumpang di bumi. Ya, betul. Kita ringkas, kita nak tahu macam mana kita nak cukupkan diri kita. InsyaAllah 3 hari. Rasa cukup tu ada dalam diri kita, Ustaz. Dia macam ni, kita kadang-kadang kita nak macam tu cakap, nak jadi macam orang tu, nak jadi orang kaya ni, orang ni. Tapi sebenarnya kita tak sedar berapa ramai orang di luar mungkin teringin nak jadi macam mana kita dapat. InsyaAllah. Kadang-kadang kurang kat mana? Kadang kurang sebab kita kurang bersyukur. Itu dia. Kita lock kurang bersyukur, Hafiz. Baik, terima kasih Ustaz Imam Muda Ashraf dan juga Atu Zero atas perkongsian tentang soal miskin harta kaya jiwa ini. Semoga kita mendapat manfaat daripada sini dan juga jangan sentap apa yang kita cuitkan. Terima kasih kerana menonton kami semua hari ini selama 1 jam ini dalam Cuit Sikit Jangan Sentap. Saya Hafiz Dawson. Saya Syarul Islam. Kita bertemu dalam minggu-minggu hadapan. Pastinya follow dan juga ikuti kami di media sosial untuk mengetahui perkembangan kami. Cuit Sikit Jangan Sentap. Malaysia Madani, tekad paduan, penuhi harapan. Bye-bye. Lagu daripada kami, Ustaz tu. Ada show. InsyaAllah berkah sentiasa. Ayolah bersama semua kita berdoa. Ini pula doa bacanya sebelum